Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathu da'awatin mustajabat la syakka fihin, da'watul mazlum ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده، أو كما قال. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, ada 3 jenis doa yang mustajab. Ada 3 jenis doa yang doa ini mustajab di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi, la syakka fihinna, tidak syak lagi. Tidak syak lagi, 3 jenis doa ini sangat mustajab di sisi Allah. Yang pertama, da'watul mazlum, doa orang yang kena zalim, mustajab di sisi Tuhan. Kalau tidak Tuhan makbul, lala tu lama sikit Tuhan makbul. Kalau betul-betul dia kena zalim, dia angkat tangan minta dekat Tuhan, Tuhan pasti makbul. Pasal apa kata pasti makbul? Pasal Nabi kata la syakka fihinna, tidak syak lagi, Tuhan akan mustajabkan doa itu. Yang kedua, wa da'watul musafir, doa orang yang dalam musafir. Sebab orang nak pergi haji, kita boleh pesan. Kita boleh pesan, minta suruh dia doa kat kita. Yang pertama, kerana dia dalam musafir. Yang kedua, kerana dia ada di Al-Haramain, dia ada di 2 tanah haram, Makkah dan Madinah. Bila pergi ziarah orang nak pergi Makkah, jangan lupa pesan benda ni dekat dia. Doakan kebaikan untuk saya dunia akhirat waktu sampai di sana. Dan yang ketiga, wa da'watul walid ala waladih, doa ibu bapa pada anak, mustajab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia adalah hadis yang kita baca pada malam ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, yang sebuah hadis riwayat Abi Umamah radhiyallahu anhu, kata dia, qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ayyud du'a'i asma'? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, jawful laylil akhir wa duburus salawatil maktubah, atau kama qala. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Seorang sahabat yang bernama Abu Umamah radhiyallahu anhu, dia menceritakan, kata dia pernah ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu orang tanya Nabi, ayyud du'a'i asma'? Manakah satu doa yang pasti didengar oleh Tuhan? Dalam banyak-banyak doa ni, doa hak macam mana yang Tuhan dengar?
Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi jawab, Nabi kata, jawful lailil akhir, doa yang diucapkan di tengah malam, yakni di sebelah akhir malam. Bangkit pukul 3, pukul 4 pagi, sepertiga yang akhir daripada malam tu bangkit, angkat tangan, minta doa dekat Tuhan. Bila sahabat tanya Nabi, ayyud du'ai asma', dalam banyak-banyak doa, doa mana yang Tuhan lebih dengar? Tuhan dengar semua doa, tapi dalam banyak-banyak ni ada doa pilihan Tuhan. Nabi SAW kata, di antara doa yang Tuhan cukup suka dengar ialah doa yang diucapkan oleh satu orang yang bangkit tengah malam untuk berdoa. Pukul 3, pukul 4 pagi bangkit, ambil ayat semayang tahajud 2 rakaat. Habis tu angkat tangan minta dekat Tuhan. Waktu tu doa sangat mustajab di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mana-mana orang yang sangat-sangat dalam hajat, sangat-sangat ada benda yang dia nak Tuhan makbul hajat dia ni, inilah masa yang paling mustajab doa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata Nabi yang kedua, wa duburus salawatil maktubah, iaitu doa yang diminta selepas sembahyang fardu. Doa selepas sembahyang fardu. Kita habis sembahyang fardu, sedikit wirid. Wirid yang kita duk baca ni tuan-tuan adalah wirid yang diambil daripada hadis-hadis yang berselerakkan. Ada hadis yang menceritakan Nabi SAW lepas habis sembahyang Nabi baca ayat kursi. Ada hadis kata Nabi lepas habis sembahyang Nabi zikir subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33 kali. Maka ulama-ulama ni himpun, ambil hadis ni, ambil hadis ni, ambil hadis ni, mereka susun jadi wirid hak kita duk baca lah ni. Maka wirid hak kita duk baca lah ni sabit diamalkan oleh Nabi SAW dan diikuti dengan doa. Cuma tidak ada keterangan daripada hadis yang terang yang mengatakan doa macam kita buat hari ni lah. Kita doa hari ni, doa, lepas tu berhenti baca Fatihah, sambung doa pula. Tidak ada hadis yang menceritakan Nabi buat macam tu. Tidak salah, tapi tidak ada hadis yang kata Nabi buat macam tu. Takut sana ada orang pula kata, apa ustaz ni dia doa pakai sekali aja terus habis, tak baca Fatihah, tak sambung balik. Berhenti baca Fatihah dan sambung balik itu tidak sabit daripada amalan Nabi SAW. Yang ada cuma dia kata selepas sembahyang fardu doa, itu amalan Nabi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka Nabi SAW kata doa yang Allah Subhanahu wa ta'ala dengar ialah satu doa tengah malam. Dalam hadis lain dia kata sepertiga akhir daripada malam sebelum subuh. Dan yang kedua adalah doa yang diucapkan selepas sembahyang fardu. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, kata dia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ma 'ala al-ardi muslim yad'u Allah ta'ala bid'awah illa ataahu Allah iyyaha aw sarafa anhu min as-su'i mithlaha ma lam yad'u bi ithmin aw qati'ati rahimin. Faqala rajulun min al-qaum idhan nukthir. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam Allahu akthar, atau kama qala, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Seorang sahabat yang bernama Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu menceritakan, kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, ma 'ala al-ardi muslim yad'u Allah ta'ala bid'awah illa ataahu Allah iyyaha.
Nabi kata tak ada satu orang Islam di atas dunia ni yang berdoa kepada Allah dengan satu doa, melainkan Allah akan makbulkan doa dia. Nabi kata tak ada satu orang Islam atas dunia ni angkat tangan minta doa dekat Tuhan yang Tuhan tak makbul doa dia. Sebaliknya, Tuhan akan makbulkan doa dia. Cuma cepat dengan lambat. Au sarafa anhu minas su'i mithlaha. Kalau Tuhan tidak makbul pun, Tuhan akan selamatkan dia daripada kena kesusahan. Kalau dia minta satu benda, Tuhan tak bagi benda yang dia minta tu. Sebagai gantinya, Tuhan lepaskan dia daripada satu musibah, daripada satu benda jahat, benda tak elok yang mungkin timpa dia. Ma lam yad'u bi ismin, selagi mana dia tidak doa dekat Tuhan yang doa itu melibatkan dosa. Doa bagi berkelahi orang, itu doa yang melibatkan dosa. Allah tidak suka doa-doa macam tu. Au qati'ati rahimin, ataupun doa yang melibatkan putus silaturahim adik-beradik. Bila Nabi SAW kata macam tu, seorang laki-laki kata ke Nabi, faqala rajulun minal qaum idzan nukthir. Dia kata kalau macam tu, kalau betul lah tidak ada manusia yang berdoa melainkan Allah akan makbulkan doa dia. Kalau Allah tidak makbul doa dia pun, Allah akan lepaskan dia daripada apa-apa malapetaka. Allah Subhanahu Wa Taala akan makbul doa dia ataupun Allah lepas dia daripada malapetaka. Kalau betul macam tu, dia kata idzan nukthir. Kalau macam tu, dia kata kita kena perbanyakkan doa pada Tuhan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata Allahu akbar. Allah kata Allah lebih lagi akan memakbulkan doa orang yang banyak berdoa. Allahu akbar. Maksud kalau hang minta banyak, Allah lebih banyak lagi nak makbulkan apa yang kamu dan kawan-kawan kamu minta. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Allah dia tak ada benda, tidak ada benda, tidak ada satu kelemahan, tidak ada satu kekurangan pada dia, tak ada. Minta banyak mana pun Allah boleh bagi. Bukan boleh bagi takat hak kita minta, bahkan lebih pada hak kita minta Allah boleh bagi. Maka Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan Maha Kaya, dia boleh makbulkan apa sahaja yang diminta oleh manusia. Dan dalam banyak-banyak doa, ada doa yang Allah Subhanahu Wa Taala sangat suka. Sebuah hadis riwayat daripada Abi Darda radhiyallahu anhu, kata dia anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul da'watul mar'il muslim li akhihi bi dhahril ghaib mustajabah. Inda ra'sihi malakun muwakkal. Kullama da'a li akhihi bi khair, qala al-malak al-muwakkal bih amin walaka bimith. Atau kama qala, hadis riwayat Imam Muslim. Abu Darda radhiyallahu anhu kata Nabi SAW bersabda, Nabi kata doa satu orang Islam terhadap saudaranya tanpa pengetahuan saudara dia sangat mustajab. Kita doa dekat kawan kita, sedangkan kawan kita tak tahu pun, kita hari-hari doa kebaikan untuk dia. Ikhlas, doa ikhlas. Kalau kita doa abang dia, aku hari-hari doakan, tak apa syok. Kita tak payah abang kat dia, tapi kita menghargai persahabatan kita dengan dia, maka kita doa tiap-tiap kali lepas semayang, kita tak lupa doa kebaikan untuk dia, semacam mana kita tak pernah lupa doa kebaikan untuk mak ayah kita. Tak ada manusia lepas semayang terlupa nak doa kebaikan untuk mak bapak. Jarang-jarang jumpa lah. Kebanyakan manusia dalam banyak-banyak doa lepas semayang tu, dia akan masukkan doa supaya Allah ampun dosa mak bapak dia. Maka kita ni bukan saja berdoa untuk kebaikan kita, bukan saja berdoa untuk kebaikan mak bapak kita, kita berdoa untuk kawan baik kita. 10 tahun dah, 20 tahun dah, 30 tahun dah dia jadi kawan baik kita, tak pernah mungkir daripada jadi kawan baik kita. Jangan lupa satu doa untuk dia. Maka Nabi SAW kata da'watul mar'il muslim li akhihi
bi dhahril ghaib mustajabah. Doa satu orang Islam terhadap saudara dia tanpa pengetahuan saudara dia mustajabah, sangat mustajab. Nabi kata, inda ra'sih malakun muwakkal, di sisi kepalanya Allah Subhanahu wa taala sediakan satu malaikat untuk mewakilkan, untuk diwakilkan dia. Kullama da'a li akhihi bi khair qala al malakul muwakkal amin. Tiap-tiap kali bila dia doa kebaikan untuk kawan dia, malaikat ni Allah letak di tepi kepala dia khusus untuk nak kata amin apabila dia doa kebaikan untuk saudara dia. Walaka bimithli, dan kata malaikat tu, macam mana kebaikan yang kamu minta untuk kawan kamu, macam itulah malaikat ni kata Allah akan bagi dekat kamu. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, inilah Islam, agama kita. Agama yang sentiasa mengharapkan kita buat benda-benda baik. Inilah Islam, agama kita, agama yang sentiasa nak kita jadi orang baik. Kita jadi baik dan kita doa kebaikan untuk saudara-saudara seagama. Inilah Islam, agama kita. Kalau kita ikut sungguh-sungguh agama ni, kebaikan akan melata di seluruh muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 6. Kita sampai di muka surat 148. Tajuk yang sepatutnya kita baca adalah tajuk yang kita dah pun baca. Contoh buka muka surat 150. Dia ada ulangan tajuk. Jadi hak mana ulang kita skip. Muka surat 150, bab ma jaa fil wuquf bi Arafat wa du'a'i biha. Itu bab yang datang pada menyebutkan hadis yang membicarakan wukuf di Arafah dan doa dengan dia. Yang ni pun dia sebut dah sebelum ni, tapi sepintas lalu. Hak ni dia detail sikit. Ketahuilah saudaraku, apabila seseorang itu mengerjakan haji, maka tak dapat tidak, dia mesti wukuf di Arafah. Dalam hadis Nabi sebut, Nabi kata al-hajju al-Arafah. Haji adalah Arafah. Maksudnya siapa tak pergi wukuf di Arafah, tidak ada haji dia pada tahun itu. Dan wajib dia kena qada pada tahun yang berikutnya. Begitu. Baik, dia kata maksud yang kata wukuf di Arafah itu ialah berhenti di dalamnya. Yang kata wukuf di Arafah itu kita mau ada di mana-mana kawasan yang dipanggil Arafah. Mau ada di situ, sama ada dalam keadaan sedang ataupun dalam keadaan pengsan, kita berada di situ, sah wukuf. Begitu. Maka wukuf itu satu rukun yang lebih besar bagi haji. Jika seorang yang mengerjakan haji tiada ia wukuf ataupun luput dia daripada wukuf, nescaya tiada sah hajinya. Itu dia pentingnya wukuf ni sampai macam tu. Tapi pada Arafah, pada waktu wukuf, tidak ada haji bagi dia. Dan belum lagi ia mendapat haji, dan tiada lepas fardu haji itu daripada atas batang tengkoknya. Kemudian wukuf di Arafah itu tiada sah melainkan wukuf dalam lengkungan bumi Arafah. Wukuf di Arafah ni mesti wukuf di kawasan Arafah. Kalau kita pergi duduk luar daripada kawasan Arafah, tak sah. Jadi nak kena tahu kawasan mana yang jadi dia punya sempadan dia. Dan tapi macam kita pergi dengan tabung haji, tentu dah lah duduk di kawasan Arafah. Maka tiadalah sah wukuf di luar daripada lengkungan bumi Arafah itu. Jikalau berhampiran dengan bumi Arafah itu sekalipun duduk dekat, duduk nampak sepadan Arafah, tapi kita duduk luar Arafah, maka tidak sah wukuf. Wukuf mesti dalam kawasan Arafah. Bermula dalil yang menunjukkan yang demikian ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, an Yazid bin Syaiban radhiyallahu anhu qala, atana ibnu Mirba' al-Ansari wa nahnu wuquf bil mawqif makanan yuba'iduhu 'am.
Diriwayatkan daripada Yazid bin Syaiban. Kata dia, telah datang Yazid bin Mirbah al-Ansari pada kami. Padahal kami tengah wukuf di Arafah. Yakni pada tempat yang diisyaratkan dia dan dikatakannya jauh oleh si Amr. Faqala inni Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ilaikum yaqul kunu ala masyairikum fa innakum ala irsin min irsi Ibrahim. Maka kata dia bahawasanya aku adalah pesuruh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kamu semua. Kerana nak sampaikan kepada sekalian kamu apa yang disuruh oleh Nabi sampaikan. Maka sabda Nabi, hendaklah ada sekalian kamu di atas tempat ibadah dan tempat taat sekalian kamu, yang telah maklum pada sekalian kamu sebagaimana dapat pesaka daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kerana bahawasanya sekalian kamu wukuf tempat ibadah sekalian kamu itu adalah atas pesaka, yakni atas amal yang diamalkan dia nakal daripada pesaka tok nenek sekalian kamu, iaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibadat haji ini adalah pesaka Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim lah orang yang mula-mula sekali meletakkan batu asas kepada pembinaan Kaabah. Kemudian yang sa'i itu, isteri dia berlari-lari cari ayam. Yang kemudiannya ayam terbit daripada bekas tumit kaki anak dia. Duk tunjai pergi ke tanah tu, tiba-tiba pancuk ayam keluar. Dan kemudiannya kawasan itu menjadi telaga Zamzam. Jadi asal ibadat haji ni daripada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka dia kata ini adalah pesaka Nabi Ibrahim. Maka ibadat haji mesti buat macam mana yang Nabi Allah Ibrahim alaihissalam tunjuk dulu, yang kemudiannya diperkukuhkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh reka lain daripada itu, tak boleh begitu. Dan kata At-Tirmizi, bermula hadis Ibnu Mirbah al-Ansari itu hadis yang hasan lagi sahih. Dan pada bab ini ada riwayat daripada Sayyidina Ali dan Siti Aisyah dan Jubair bin Mut'im dan Asy-Syarif bin Suwaid Al-Thaqafi dan lain-lain lagi. Dan lagi satu hadis dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi menjadi dalil wajib wukuf di Arafah dan tiada sah wukuf di tempat lain. Kata dia, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Quraisy wa man kana ala diniha wa hum al-humus yaqifuna bil Muzdalifah. Ini cerita orang sombong. Dia kata diriwayatkan daripada seorang isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat dikasihnya. Nama dia Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kata dia adalah kaum Quraisy dan orang-orang yang ada ia atas agamanya, dan mereka itulah bernama kaum Humus. Ini dalam kumpulan Arab ni dia ada pecah macam-macam kabilah. Di antara kabilah ni nama dia kabilah Quraisy. Ni keturunan Nabi ni. Dalam Quraisy ni pula ada pula satu puak. Mereka ni berbangsa Quraisy, Arab Quraisy. Tapi satu puak pula dalam tu, mereka ni dipanggil Al-Humus. Al-Humus ini adalah orang Quraisy yang sangat memelihara keturunan dia. Tak menikah dengan lain daripada Quraisy. Ini, maka mereka ni dipanggil Al-Humus. Kan macam dalam masyarakat kita ni Syed Syarifah ni, dia jaga, dia Syed nak kahwin dengan Syarifah aja, dia tak mau kahwin luar daripada lingkungan dia. Dalam Arab Quraisy ni ada satu puak yang mereka ni kalau Quraisy mesti kahwin Quraisy, tidak boleh kahwin dengan suku lain. Dia kontrol ni sampai macam tu. Dan mereka ni dipanggil Al-Humus. Mereka ni dia megah, dia jadi merak tak tentu punca. Ni yang kata golongan Al-Humus ni. Sampai ke peringkat dia kata lain daripada dia, hak Quraisy kahwin Quraisy ni kira tak mau. Bukan setakat tu saja, bahkan dalam soal ibadat pun mereka nak buat lain pada orang lain, kerana mereka rasa mereka sangat istimewa daripada orang lain. Ini hadis ni nak cerita tentang golongan ni, yakni yang melampaui lagi amat keras pada agama dan keras pada fikiran pada zaman jahiliah. Mereka ni
cukup kuat dengan asabiyah suku dia tu. Dia kira Quraisy mesti dengan Quraisy, tak boleh dengan orang lain. Seolah-olah orang lain ni ada penyakit apa ke sehingga menyebabkan dia tak boleh menikah dengan orang lain daripada Quraisy. Begitu. Maka berwukuf mereka itu di tempat yang bernama Muzdalifah, iaitu bumi yang lain daripada bumi Arafah. Dia tak mau pergi duduk di Arafah tu. Pasal apa? Pasal Arafah ni orang hak bangsa macam-macam pergi duduk. Dia ada rasa dia ni yang golongan yang mempertahankan Quraisy ni tak mau pergi bercampur dengan orang lain. Kerana mulianya dia ni nak duduk tempat lain, maka dia pun memilih untuk wukuf di Muzdalifah. Begitu. Maka perbuatan yang demikian ialah dengan fikiran mereka itu juga. Ini mereka sendiri fikir macam tu. Mereka fikir Quraisy tak boleh kahwin dengan lain daripada Quraisy. Walaupun hang Arab juga, tapi bukan Arab Quraisy, tak boleh kahwin. Oleh kerana kami ni jaga keturunan Quraisy dengan Quraisy ni, maka kami perlu mendapat privilege, mendapat keistimewaan, dan kami tak boleh nak bercampur dengan orang ikut suka. Mereka fikir macam tu. Sebaliknya itu pemikiran mereka sahaja. Dia kata agama tak ada suruh sampai macam tu. Begitu. Kerana mereka itu telah berdalih dengan kata seperti di dalam hadis ini, iaitu yaquluna nahnu qatinullah. Ini cakap sombong lah ni. Maka berkata mereka itu, kami adalah orang yang duduk di Baitillah. Nahnu qatinullah. Qatin ni tuan-tuan maksud dia ahibba. Nahnu qatinullah maksudnya nahnu ahibba'ullah. Kami ni orang yang amat dikasihi oleh Allah. Mereka klaim kata mereka ni tinggi kedudukan di sisi Tuhan. Orang tanya pasal apa yang tak pergi wukuf di Arafah, sedangkan semua orang pergi wukuf di Arafah. Nabi sendiri pun wukuf di Arafah. Pasal apa yang hampa ni tak wukuf di Arafah? Mereka jawab, nahnu qatinullah. Kami ni kekasih Allah. Kami ni orang kuat Allah. Nahnu ahibba'ullah. Kami ni orang yang sangat disayangi oleh Allah. Maka kami tak boleh pergi bercampur dengan orang kebanyakan. Maka bukannya kami orang dari luar. Dia kata kami bukan orang main daripada luar. Kami ni celik-celik mata, beranak celik-celik mata, cerdik, besar di Mekah, sebelah Kaabah. Maka kami orang istimewa. Maka dengan kerana itu kami wukuf di Muzdalifah, dan orang-orang yang bukan tinggal di Mekah biar mereka wukuf di Arafah. Sombonglah. Sombong. Islam tak ada tempat orang sombong. Islam tak ada tempat untuk orang-orang yang sombong macam ni. Begitu. Maka sebenarnya pula orang-orang lain daripada mereka itu sekaliannya wukuf di Arafah. Dalam masa yang sama, orang lain semua pergi wukuf duduk di Arafah. Mereka saja duduk di Muzdalifah, tetapi mereka niat wukuf di situ. Begitu. Sambung hadis tu, wa kana man siwahum yaqifuna bi Arafah fa anzalallahu ta'ala thumma afidu min haitsu afadha an-nas. Dan adalah orang-orang lain daripada mereka, wukuf mereka itu di bumi Arafah. Dengan kerana itu turun firman Allah yang membatalkan pemikiran zaman kebodohan itu, dan terpakai hukum Tuhan yang maha adil. Pandang sama rata, tiada pilih besar kecil pangkat. Maka siapa-siapa jua pun mesti ikut firman itu, iaitu firman Allah, kembali, kemudian kembali sekalian kamu dari tempat yang telah kembali orang-orang. Maka sekarang semua orang kembali dari Arafah ke Mekah, maka hendaklah kamu semua pun demikian juga. Turun ayat ni kerana nak tegur golongan yang sombong ni. Turun ayat ni kerana nak tegur mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala kata, kalau orang lain boleh balik daripada Arafah balik mai ke Mekah, pasal apa hampa tidak boleh balik daripada Arafah ke Mekah? Pasal apa hampa nak kena balik daripada Muzdalifah ke Mekah? Turun ayat ni tegur mereka. Maka jangan kembali dari Muzdalifah sahaja seperti mana orang-orang zaman jahiliah. Maka yang demikian itu, yakni wukuf di Muzdalifah itu, keluar daripada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak tu tak betul. Kalau buat hampa tak dapat haji, pasal Muzdalifah bukan tempat wukuf. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih. Tajuk baru, bab ma jaa anna Arafata kulluha mawqif. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan bumi Arafah itu semuanya tempat wukuf. Nama kata Arafah semua tempat wukuf. Ketahuilah saudaraku,
bumi Arafah itulah tempat wukuf bagi sekalian orang yang buat haji. Maka tiada pula bumi Arafah itu tertentu pula setumpuk-setumpuk sahaja akan menjadi tempat wukuf. Bahkan semua sekali bumi Arafah adalah tempat wukuf. Dia tak ada tempat-tempat tertentu. Semua kawasan tu adalah tempat wukuf. Kan? Bermula dalil atas yang demikian itu ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, an Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu qala waqafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Arafah faqala hadhihi Arafah wa hadha huwa al-mawqif wa Arafatu kulluha mawqif. Diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, lagi menantu Nabi, lagi khalifah yang adil baginya. Yang masyhur dia di dalam alam ini dengan nama baginda Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah. Kata dia, telah berwukuf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Arafah. Di dalam itu maka sabda ia berkhabarkan dan memberikan pengajaran kepada orang. Kata Nabi, ini yakni tempat kita wukuf ini ialah bumi Arafah. Nabi, masa Nabi pergi wukuf di Arafah, Nabi buat haji sekali ya tuan-tuan. Nabi buat haji sekali saja. Masa Nabi pergi buat haji tu, waktu Nabi duduk di Arafah tu, Nabi kata, ni tempat kita duduk ni, ini adalah Arafah. Nabi kata. Dan ini ialah tempat wukuf bagi orang-orang yang mengerjakan haji. Maka tiadalah tempat wukuf itu tertentu dengan tempat kita wukuf ni saja. Nabi kata, yang kata tempat wukuf bukan tempat kita duduk diri lah ni aja. Bahkan Arafah semua ini adalah tempat wukuf. Nabi kata, ni bukan tentang kita duduk diri ni saja, setumpuk ni aja tak. Ni semua sempadan Arafah, semua adalah tempat wukuf. Nabi kata. Nampak tuan-tuan, Nabi ni satu orang manusia yang berwawasan. Nabi satu orang yang berwawasan. Nabi nampak dah zaman dia orang Islam tak ramai sangat lagi, tapi ke depan ni orang Islam akan jadi bilion-bilion orang. Maka Nabi habaq dah tempat wukuf ni bukan tang ni saja. Kalau esok hampa pergi duk faham kata tang kita duk berdiri 40 orang 400 orang ni saja tempat wukuf, dia turun mai 3 juta nak duk tang mana. Jadi Nabi habaq dah yang kata Arafah bukan tempat kita duk berdiri ni saja. Semua ni tempat ni yang nama Arafah ni semua boleh buat tempat wukuf. Nabi kata itu cakap berwawasan. Begitu. Maka barang mana tempat dalam lingkungan bumi Arafah itu seseorang itu berwukuf, maka sempurnalah rukun haji yang lebih besar dikerjakannya. Apabila sudah ia bersabda yang demikian itu dan sekalian orang pun ada mendengarnya, maka Nabi pun berangkat pergi daripada Arafah itu seperti mana katanya, summa afada hina gharabati syams wa ardafa Usamah bin Zaid wa ja'ala yushiru biyadihi ala hinatih wan nasu yadribuna yaminan wa shimalah yaltafitu ilaihim wa yaqulu ya ayyuhan nas alaikumus sakinah. Maksudnya kemudian bertolak dan berangkat Nabi SAW dari Arafah dengan sekalian jemaah yang mengerjakan haji. Dah habis Nabi bagi cakap depan orang semua. Nabi kata Arafah bukan tempat kita berdiri ni saja. Seluruh kawasan Arafah ni adalah tempat untuk wukuf. Nabi kata. Lepas Nabi kata macam tu, Nabi terus nak berangkat daripada Arafah, keluar daripada Arafah nak menuju ke tempat lain. Kemudian bertolak dan berangkat Nabi SAW dari Arafah dengan sekalian jemaah yang buat haji. Pada waktu masuk matahari. Nabi keluar daripada bumi Arafah selepas maghrib. Masuk matahari. Maksudnya masa ghurub matahari, waktu maghrib. Dan dinaikkannya di belakangnya, yakni di atas untanya akan Usamah bin Zaid. Ni tuan-tuan, kita nanti jumpa banyak kali ni. Nama Usamah bin Zaid, nama Zaid bin Harithah. Kita baca hadis di Masjid Sungai Randar itu ni. Usamah bin Zaid, bapa dia Zaid bin Harithah. Dua-dua beranak ni anak angkat Nabi. Pak pun anak angkat Nabi, anak pun anak angkat Nabi. Nabi ambil dua-dua sekali. Dua-dua beranak Nabi buat anak angkat dia. Bahkan dalam hadis disebut mereka ni hibbu Rasulillah, kekasih Rasulillah.
Bahkan mereka ni diterima sebagai ahlul bait, sebagai ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pergi buat haji, Usamah kecil lagi. Waktu Nabi nak bertolak daripada Arafah keluar tu, Nabi dukung Usamah ni buh atas belakang unta hak Nabi naik. Sayangnya Nabi dekat Usamah ni sampai macam tu. Begitu. Dan jadi ia, yakni jadi Nabi SAW mengisyarat dengan tangannya atas lemah lembut jalan dan jangan bergopoh-gopoh. Bila Nabi dukung Usamah buh atas unta dia nak bertolak, nak keluar daripada bumi Arafah, nak pergi ke Muzdalifah. Bila Nabi nak bertolak ni, orang lain pakat berebut. Ni sebab Nabi pun nak bertolak, mereka pun berebut pakat terpah pergi dekat unta, dekat keldai, dekat kuda buat kalang kabut. Nabi bila tengok mereka buat kalang kabut ni, Nabi mengisyaratkan dengan tangan dia. Nabi kata, jangan dia buat kalut macam tu. Nabi buat isyarat, suruh supaya bertenang. Tuan-tuan, ni bukan satu hadis, banyak hadis yang menceritakan Nabi dia tak suka jenis kalut-kalut ni. Nabi tak suka. Nabi pernah semayang, tengah Nabi duduk semayang tu, dengar satu sahabat main lambat, lari, bubak lari nak main ni, nak semayang jemaah sama dengan Nabi. Nabi habis semayang, Nabi tanya terus, siapa tadi yang berlari-lari nak main semayang tadi? Sahabat pun angkat tangan. Nabi kata, lain kali jangan duk buat macam tu. Nabi tak suka jenis kalut-kalut gopoh, Nabi tak suka. Bila nak bertolak daripada bumi Arafah nak pergi ke Muzdalifah, bila Nabi mula ambil Usamah buat tahun tak, orang lain pun buat kalang kabut, pakai buat kalut dah. Nabi buat isyarat dengan tangan atas lemah lembut jalan dan jangan bergopoh-gopoh. Kerana bergopoh-gopoh itu mendatangkan mudarat juga. Tak bagus. Kalut ni memang nak jadi pasal. Begitu. Maka dengan berlemah lembut itu menjadi selamat. Dalam hadis Nabi katakan, al-ijlatu minasyaitan wat-ta'anni minallahi subhanahu wa ta'ala. Nabi kata al-ijlah, kalau gopoh nak cepat, minasyaitan, ini daripada amalan syaitan. Wat-ta'anni minallah, dan slow and steady, lemah lembut, tidak kalut, itu minallah, itu daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan kerana itu diisyaratkan dengan tangannya biar lemah lembut. Padahal orang dah mula memukul mereka itu akan kenderaan yang cukup dengan halau dan sergah dan bersesak kiri kanan dan sebagainya. Pasal apa? Pasal Nabi tengok daripada mula buat kalut. Ragah nak atas unta dengan tepuk, dengan buah penyepak, dengan apa semua, nak suruh unta jalan cepat. Berungus kan? Jenis nak cepat ni, jenis kalut. Dengan bertolak-tolak, aku tengok Nabi naik unta dah, dia pun tolak, aku nak pergi ambil unta dia dan sebagainya. Nabi bila tengok macam tu, Nabi tak mahu sangat. Maka berpaling ia kepada orang-orang itu dan bersabda ia, hai sekalian manusia, lazimkan olehmu berjalan dengan lemah lembut dan berlambat-lambatan. Apakah kamu sekalian hambatkan? Nabi kata, biasakan diri kita buat apa pun jangan kalut. Nabi kata, apa nak hambat apa? Nabi kata macam tu. Bukankah ada kebajikan pada yang kamu hambatkan binatang-binatang itu? Nabi kata, bukannya ada satu kebajikan, tak ada satu kebaikan. Apa dia sepak binatang tu nak suruh jalan cepat? Tak, macam tu. Bahkan, lekahlah sekalian kamu luas-luaskan jalan dan jangan berhambat-hambat dan berhimpit-himpit. Nabi kata, pelan-pelan, jalan elok-elok, tak ada bertolak-tolak macam tu. Tuan-tuan, kita bila baca hadis ni, kita cuba bayangkan, Nabi ni orang macam mana? Nabi ni orang macam mana? Dia bukan orang kalut. Nabi ni satu orang yang cukup sabar. Nabi satu orang yang cukup sabar. Allah subhanahu wa ta'ala nak anugerahkan negara Islam Madinah dekat Nabi tu 13 tahun. Nabi kena macam-macam di Mekah. Kalau tak sabar ke, melekuk habis dah. Nabi sabar 13 tahun duduk di Mekah, bukan duduk honeymoon. 13 tahun di Mekah, 13 tahun penuh penderitaan. Nabi sabar. Habis punya tak boleh tahan, Nabi angkat tangan minta dekat Tuhan aja. Ya Allah, mata nasrullah, bila pertolongan Tuhan nak mai. Dah betul aja. Habis dah, Nabi rasa habis dah, tak boleh buat dah, habis daya dah buat. Nampak musuh duk kuat juga lagi. Nabi angkat tangan minta, mata nasrullah, bila pertolongan Allah nak mai. Tuhan jawab dekat Nabi,
ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah Muhammad, pertolongan Allah dekat dah dengan kamu. Nabi sabar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sambung hadis tu dia kata summa ata jam'an fa shalla bihimus salataini jami'an. Maksudnya kemudian daripada berjalan-jalan itu maka datanglah Nabi dan sampailah Nabi ke tempat yang bernama Jama', yakni bumi Muzdalifah. Nabi bertolak daripada Arafah nak pergi ke Muzdalifah. Sampai di satu tempat, nama tempat tu Jama'. Nabi sampai situ, maka sembahyang Nabi SAW dengan mereka itu dua sembahyang, iaitu Maghrib dan Isya. Nabi bertolak tadi masa matahari nak jatuh. Sampai Muzdalifah, daripada Arafah Muzdalifah dekat je. Sampai di Muzdalifah, elok-elok dah Maghrib dah, Nabi sembahyang jamak Maghrib dengan Isya. Sekaliannya dengan bang yang satu dan dengan dua iqamah. Sembahyang jamak kan. Masa waktu bang, kemudian iqamah, habis sembahyang Maghrib, bangkit iqamah pula untuk sembahyang Isya. Begitu. Yang tiada ada diperbuatnya sembahyang sunat di antara dua sembahyang itu. Antara sembahyang Maghrib dengan sembahyang Isya yang dijamakkan itu tidak ada ba'diyah Maghrib. Tidak ada. Kemudian bermalam Nabi SAW di Muzdalifah itu sehingga terbit fajar. Ni lagu Nabi buat macam ni. Kita tak boleh lah. Kan? Kita daripada Arafah sampai Muzdalifah tu nak tunggu bagi lepas tengah malam aja. Kadang-kadang tak dan masuk tengah malam. Driver harap bogia jalan lah. Ia tebas ni tu. Tak masuk dia tak masuk. Dia pun tak faham bahasa kita. Kita pun nak cakap dengan dia tak arti bahasa. Pakai hanyut dulu tu lah. Dah, ada juga macam tu. Dah, kita pergi Mekah. Mekah ni telinga duk dengar bunyi hon. Dengar apa? Yang kita Mekah ni hon lah. Pon. La ilaha illallah. Kan hon apa? Dia jam di depan hon sampai habis bateri pun tak boleh berjalan kan. Kita ni kata lagu tu, tapi dia ada dia tak tahu jadi ke mana tu di mana. Dia syok tu, dia duduk tekan hon tu dia syok. Pon. Kan? Kita jenis orang tak mau ingat-ingat ni lemah. Tapi kalau kita pun jenis ingat, kita seronok. Kita tahu karan berdiri di muka ni. Hon saja, tak mati. Pon macam tu. Jadi driver bahan ni kalau hak belakang pom dia duduk depan, dia buh dia jalan. Kan? Bila kita pergi kata dia bersepangan jalan, dia kata zahmah. Dia kata ni susah sangat ni, tak boleh, mesti kena jalan. Zahmah kita kata juga, dia gabui tangan, dia pergi buat tak tahu je. Bayang dam kita. Pasal apa? Pasal tak ada nak bermalam di Muzdalifah. Ini keadaannya berlaku. Nabi SAW daripada Arafah sampai di Muzdalifah. Bila sampai di Muzdalifah, Nabi semayang jamak Maghrib dengan Isya. Lepas itu Nabi bermalam dulu di situ. Yang kata mabit di Muzdalifah ni, bermalam di Muzdalifah ni, memang Nabi tidur dulu di situ. Tunggu sampai terbit fajar esok. Falamma asbaha ata Khuzah fawaqafa alaih wa qala hadha Khuzah wa huwa al-mawqif wa jam'un kulluha mawqif. Maka manakala sudah pagi, maka datanglah Nabi SAW ke tempat yang bernama Khuzah. Kemudian daripada sudah semayang subuh dengan satu bang dan satu iqamah. Lepas dah duduk di Muzdalifah sampai pagi, masuk subuh, bang, semayang subuh. Lepas semayang subuh, Nabi bertolak ke satu tempat yang bernama Khuzah. Maka wukuf maksudnya berhenti. Bukan maksud hidup wukuf pula lagu yang Arafah pula tadi ni. Wukuf tu adalah bahasa Arab, maksudnya berhenti. Maka wukuf dia di atasnya dan bersabda, ya Nabi berhenti di satu tempat yang bernama Khuzah ni. Kemudian Nabi kata, ini tempat bernama Khuzah, Nabi kata, dan ia adalah tempat berhenti, yakni berhenti di Masy'aril Haram pada pagi hari yang ke-10 bulan Zulhijjah, yakni pagi hari raya haji. Nabi sebelum masuk dalam kawasan Mina tu, Nabi berhenti di Khuzah ni dulu. Ini kita baca, tahu lah kata Nabi buat begitu. Kita tak boleh buat macam esok kita ikut kenderaan. Begitu. Dan sabda Nabi SAW lagi, dan jamak, yakni bumi Muzdalifah sekaliannya adalah tempat berhenti dan tempat bermalam pada malam raya itu. Tadi ni, tempat jamak Nabi berhenti, Nabi tidur sampai pagi tadi pun tempat berhenti. Khuzah ni pun tempat berhenti. Nabi kata macam tu.
thumma afadha hatta intaha ila wadi muhassir faqara'a naqatahu fakhabbat hatta jawaza al-wadi fawaqafa wa ardafa al-fadlah. Kemudian daripada sudah berhenti Nabi SAW di Masy'aril Haram itu, maka ia pun bertolak berjalan pula hingga sampai kepada tempat yang bernama Wadi Muhassir, iaitu tempat gajah tentera Abraha kena kebinasaan seperti cerita dalam Quran. Kita ada baca surah Al-Fil tu, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil tu. Cerita tentang pasukan tentera bergajah yang dipimpin oleh satu orang yang bernama Abraha. Dia ni pimpin tentera kerana tujuan dia satu aja. Tujuan dia nak pergi peruntuh Kaabah. Pasal sakit hati Kaabah ni menjadi tempat tumpuan orang. Kerana sakit hati dia nak pergi pelikukan Kaabah. Mudah-mudahan dengan itu dia ada buat satu masjid cantik supaya orang pakat pergi masjid dia. Ini Abraha. Tapi sampai tengah jalan, tarmihim bihijaratin min sijil. Tuhan hantar burung ababil pergi lepas batu-batu daripada neraka sijil. Faja'alakum ka'asfin nakul. Maka jadi mereka ni macam daun yang kena makan ulat. Badan jadi bersarang macam kena tembak M16 tu. Bersarang badan. Kawasan tu terletak berhampiran dengan Mina. Jadi Nabi SAW masa buat haji ni, daripada Arafah mai Muzdalifah. Muzdalifah nak masuk mai ke Mina ni, Nabi melintasi kawasan ni. Kawasan yang dulunya menjadi tempat tentera Abraha kena serang dengan burung ababil tentera Tuhan ni. Jadi bila Nabi sampai di situ, maka apabila sampai Nabi ke tempat ini, maka Nabi pun memecut untanya. Maka berlarilah untanya hingga melampaui wadi itu. Maka berhenti ia di situ dan menaik ia akan Al-Fadl ke atas untanya. Didudukkan Al-Fadl di belakangnya. Nabi bila lalu kawasan tu, Nabi suruh, Nabi buat bagi unta ni berjalan laju nak lepas kawasan tu. Pasal apa? Pasal itu kawasan orang yang zalim dibinasakan. Dia ada hadis lain lagi tentang, kita dah biasa baca dalam mukadimah di masjid mana dulu. Kawasan yang dikenal pasti sebagai kawasan orang-orang jahat yang dibinasakan oleh Tuhan. Kalau kita ditakdirkan nak lalu kawasan tu, disuruh kita lalu cepat-cepat dan dalam keadaan tutup kepala dengan apa-apa kain. Kan kalau kita pergi kawasan-kawasan macam tu, pergi tengok apa nama noh, laut mati mana noh, tempat apa nama umat Nabi Lut kena terak turun tu. Kalau pergi tentu tu dia suruh kita supaya jalan cepat-cepat, dan masa nak lintas kawasan tu ambil satu kain tutup atas kepala sebagai isyarat kepada kita tak mau bala yang seumpama tu kena kita. Isyaratnya begitu. Disuruh oleh Nabi SAW. Itu bukan petua orang tua. Itu hadis Nabi SAW. Maka Nabi sendiri bila dia nak lintas kawasan yang menjadi tempat Abraha kena dulu ni, Nabi nak lintas kawasan daripada tu, Nabi ambil Al-Fadl buah atas belakang untanya. Didudukkan Al-Fadl ni di belakang untanya juga. Adalah Al-Fadl itu ialah saudara sepupu Nabi. Al-Fadl, anda pernah dengar nama dia? Ini orang terkenal juga. Al-Fadl bin Al-Abbas, anak kepada Al-Abbas. Al-Abbas ponakan Nabi, yang kita baca dalam tafsir di masjid ni minggu keempat. Al-Abbas kena tangkap sewaktu perang Badar tu. Kemudian satu orang yang bernama Huzaifah, dia marah dekat Al-Abbas ni bila Nabi nak minta suruh bebas Al-Abbas. Dia kata dia tak akan bebas apa semua ni. Ni Al-Abbas ni anak dia nama Al-Fadl. Al-Abbas ponakan Nabi, maka anak Al-Abbas pupu Nabi. Al-Fadl ini semasa Nabi SAW sakit tenat, Nabi nak keluar semayang hari penghabis sebelum wafat. Nabi nak keluar tu, siapa mai pimpin Nabi? Di antaranya ialah Al-Fadl. Dia mai pimpin Nabi buat keluar. Ini Al-Fadl, sepupu Nabi SAW. Dia adalah sepupu, iaitu anak bapa saudara Nabi yang bernama Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Kata dia, "Thumma atal jamrah faramaha, thumma atal manhar faqala hadzal manhar wa minan kulluha manhar." Kemudian daripada itu, maka datanglah Nabi SAW akan Jamratul Aqabah. Baru sampai di Mina. Sampai di Jamrah ni, di Jamratul Aqabah. Maka melontak Nabi akan Jamratul Aqabah itu dengan anak batu yang dikutipnya di Muzdalifah tadi.
melontak daripada atas unta juga. Nabi dalam keadaan duduk naik unta, Nabi lontak Jamratul Aqabah. Maka Jamratul Aqabah itu letaknya ialah pada awal-awal bumi yang bernama Mina. Mula-mula sampai itu jumpa Jamratul Aqabah, dia kata. Kemudian berjalan lagi ia sehingga datang dia akan Manhar, iaitu tempat Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih anak dia yang bernama Nabi Ismail alaihissalam. Manhar, Manhar ni dalam nahwu Arab dia kata masdar lah, isim masdar. Manhar maksud dia tempat sembelihan. Tuan-tuan, kita pergi Mekah, bila sampai di Mina ni, lapang-lapangkanlah masa berjalan pergi ke Manhar ni. Dia tak jauh dengan tempat kemah kita duduk ni. Kawasan mereka simpan binatang-binatang yang nak disembelih, yang nak dikorbankan. Tempat tu dia panggil Manhar. Di situ tu, tempat tu, tempat yang kerajaan Saudi buat tempat letak kibas, letak kambing, letak unta nak sembelih ni, tentulah dulu Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah sembelih anak dia Nabi Ismail. Tuan-tuan, kita kalau pergi Mekah ni, kalau kita tahu tiap-tiap tempat tu seronok. Bukan seronok bina seronok ni dah. Seronok maksud kata kita rasa kesan dia tu dekat kita. Berbanding dengan pergi tak tahu apa. Pakai rodong, redah ikut dan tak syok. Dia kena tahu. Lebih-lebih lagi tempat yang bersangkut dengan ibadat macam ni. Yang kata Manhar tu tentang mana, apa dia, pasal apa panggil Manhar, tempat sembelih pasal apa semua kita tahu. Bila kita tahu, kita tengok tempat tu, kita boleh link, kita boleh relate mai dekat pengetahuan yang ada dalam kepala kita. Dia punya kesan pergi haji tu cukup kuat. Cukup kuat. Ataupun kita pergi ziarah umrah ni pun serupa juga. Biar ada satu mutawif yang bawa kita tu, yang dia boleh terang tiap-tiap satu tempat ni. Sampai di Masjid Quba, dia habangkan kita di Masjid Quba ni. Apa istimewa Masjid Quba ni? Dia boleh cerita, dia boleh baca hadis dekat kita yang kata Masjid Quba ni, Nabi kok mana pun Nabi SAW akan main semayang juga di Masjid Quba ni seminggu sekali. Cerita apa istimewa yang ada di sebalik Masjid Quba ini. Without fail, Nabi akan pergi semayang seminggu sekali di Quba. Sampai di Masjid Qiblatain. Pasal apa nama Qiblatain? Dua kiblat ni pasal apa? Asal-asal masjid ni apa? Rumah-rumah siapa? Siapa dia tuan rumah ni? Apa istimewa tuan rumah ni? Apa yang menyebabkan dia wakafkan rumah dia suruh buat masjid dan sebagainya? Bila kita sampai di situ, bukan setakat nak berebut ambil ayat semayang, masuk semayang sunat tahiyat masjid saja. Tapi kita nak tahu apa benda betul-betul ada di situ. Ini yang kata Mekah dan Madinah. Sampai di Uhud, sampai di Badar, kita tahu ni yang kata medan Uhud ni medan Uhud ni bukit apa, ni bukit apa. Apa istimewa bukit Uhud? Tak ada bukit yang macam tu di tempat lain di dalam Saudi, melainkan itu saja. Bukit Uhud ni color dia macam mana? Kita boleh terang benda ni semua. Kita pi tu tuan-tuan, dia ada kesan dekat kita. Lepas tu bila kita balik mai ke Mekah ke Madinah ke apa, kita semayang pun dia punya khusyuk tu lebih. Pasal apa? Kita melihat benda-benda yang selama ni kita dengar. Selama ni kita dengar aja, dengar Quran, dengar hadis Nabi, cerita tentang benda-benda. Cerita dalam Quran dan hadis Nabi ni duk main kawasan Mekah Madinah tu lah yang banyak. Selain daripada sedikit di Mesir dan sebagainya, banyak kot Mekah dan Madinah tu lah. Jadi bila kita pergi sana, kita melihat benda yang selama ni kita duk dengar. Kesan dekat kita tu, kesan yang main kat kita tu sangat membantu untuk nak jadi kita ni orang yang baik-baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi dekat dengan Mina ni ada satu tempat nama Manhar, iaitu tempat Nabi Ibrahim menyembelih anak yang bernama Nabi Ismail alaihissalam. Maka sabdanya, ini Manhar. Nabi kata ni, tempat yang kita ni ini Manhar, iaitu tempat yang dulunya Nabi Ibrahim sembelih anak dia Nabi Ismail. Tempat sembelih. Dan Mina sekaliannya adalah Manhar. Ni, kawasan Mina ini dianggap sebagai Manhar. Nabi kata. Begitu. Wastaftathu jariyatun syabbatun min khas'am. Faqalat, inna abi syaikhun kabir. Qad adrakathu faridatullah fil hajj. Apa yujzi'u an ahujja anhu. Ni pula dia buat main selingan punya cerita pula.
dan telah bertanya akan dia. Dan telah bertanya akan dia, yakni telah bertanya, ada orang tanya kepada Nabi SAW, seorang perempuan muda yang segak daripada satu kabilah yang bernama Khas'am. Nabi mai daripada Arafah, mai Muzdalifah, tidur dulu sampai pagi. Lepas sembahyang subuh, Nabi bertolak mai masuk kawasan Mina. Lepas Nabi melontak di Jamratul Aqabah, Nabi pergi ke satu tempat bernama Manhar, tempat dulu Nabi Ibrahim sembelih anak dia. Kemudian Nabi kata Mina ni seluruhnya dipanggil Manhar. Lepas pada Nabi kata macam tu, tiba-tiba satu orang perempuan muda segak mai depan Nabi SAW. Dia ni satu orang perempuan daripada kabilah yang bernama Khas'am. Maka kata perempuan itu, ya Rasulullah, bahawasanya bapa saya satu orang yang sudah sangat tua. Sesungguhnya telah mendapat akan dia, yakni telah mewajibkan dia oleh Allah akan kerja haji pada waktu dia sudah tua. Perempuan ni mai jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, dia kata, saya ada bapa Syekhun Kabir. Bapa saya ni tua sangat dah, tak larat dah. Dan masa bapa saya dah tua tak larat ni, Tuhan turun ayat perintah suruh buat haji, dia kata. Maka dia hendak datang mengerjakan haji, tiada upaya baginya oleh sebab terlampau tuanya itu. Dia mengadu ke Nabi, dia kata, ya Rasulullah, perintah suruh buat haji mai, sedangkan ayah aku tua dah. Pendek kata, nak mai buat haji ni memang tak larat dah, dia kata. Oleh itu, adakah memadai hamba kerjakan hajinya untuk dia? Dia pun tanya Nabi, dia kata, oleh kerana bapa saya dah tua dah, memang tak boleh dah. Kalau nak mai buat haji memang tak boleh dah. Boleh tak boleh, saya buat haji untuk bapa saya, kemudian daripada sudah saya kerjakan haji pada tahun ini. Saya buat haji saya dulu tahun ni, tahun depan saya buat untuk bapa saya. Boleh ke tak boleh? Dan hamba kerjakan hajinya, yakni haji bapa itu pada tahun depan. Boleh ke tak boleh? Apabila didengar oleh Nabi SAW akan soal itu, maka ia pun lalu menyahutnya. Qala hujji an abik. Maka sabda Nabi SAW, kerjakanlah olehmu akan haji bapakmu itu, jikalau ada ia seperti katamu itu. Nabi kata, kalau sungguh pak hang memang dah nak mai sendiri buat memang tak boleh dah, maka tak apalah, tahun depan kamu buat untuk dia. Ni ulama ambil kesimpulan daripada hadis ni lah, boleh upah orang buat haji. Begitu haji badal yang kata ni kan, sama ada anak sendiri pergi buat atau upah orang buat dan sebagainya. Bukan saja-saja dia sabit daripada hadis Nabi SAW. Dia kata, mana tu? Rupanya dalam Nabi SAW berkata-kata dengan perempuan muda itu, sudahlah rupanya saudara sepupu yang ditunggangkan di atas unta di sebelah belakang Nabi tadi, yang bernama Al-Fadl bin Abbas itu, telah berpandang-pandang muka dengan perempuan muda yang tegak itu. Dia ni sudah ambil pula sikit kesempatan di situ. Ni yang kata sepupu Nabi ni, kan? Nabi sudah bawa dia bagi tumpang belakang. Bila mai satu perempuan muda segak mai duk tanya Nabi, Nabi okey lah, boleh duk jawab elok nu kat belakang nu. Satu macam yang duk tengok mata pun nampak nakai begitu. Dan sebetulnya pula Al-Fadl bin Abbas itu seorang teruna yang segak juga, dia kata. Kebetulan pula kawan ni pun Romeo. Al-Fadl ni pun orang muda segak juga. Bila mai satu perempuan muda duk tanya Nabi macam tu, dia pun satu macam yang duk tengok, kan? Maka perempuan muda itu pun sudahlah memandang-mandang ia kepada Al-Fadl, sebagaimana Al-Fadl memandang-mandang kepadanya. Nakai lah, mana dua-dua nakai, kan? Tidak bertepuk sebelah tangan rupanya, kan? Jadi Nabi ni orang tua, kan? Bila dia buat nakai lagu ni, tangkap langsung lah macam tu. Maka tiba-tiba sudahlah nampak kepada Nabi SAW akan hal orang dua ini. Nabi tahu dah. Oh, Nabi kata hang nakai semua. Apabila ternampak kepada Nabi yang demikian, maka Nabi pun berpaling kepada Al-Fadl. Nabi bila duk tengok, ni nampak lain macam dua orang ni karan duk mai. Nabi beralih dekat Al-Fadl ni. Qala, kata Nabi, walawai unuqal fadli.
Maka kata Sayyidina Ali bin Abi Talib, dan melipat Nabi akan leher Al-Fadl itu. Dia Nabi dia pegang kepala dia, pusing ikut lembang. Maka melipat Nabi akan leher Al-Fadl itu, yakni dipusingkan oleh Nabi SAW akan kepala Al-Fadl supaya memandang ke pihak lain daripada pihak perempuan muda yang segak itu. Itu dia. Nabi sudah buat begitu. Dia pergi kata karut dia ni. Pegang kepala, boleh pergi belah lain. Begitu. Di dalam hal yang demikian, perbuatan Nabi SAW itu, maka sudahlah nampak bapa saudara Nabi akan Nabi melipat kepala anak dia. Pak sudah nampak. Nabi sudah pulih kepala anak dia. Yakni Al-Abbas nampak Nabi memalingkan kepala anaknya, yakni Al-Fadl tadi, ke arah lain. Maka Al-Abbas pun sudah dia hendak tahu sebabnya akan jadi pelajaran pada agama Islam. Bukan nak marah. Bukan nak marah kita lah kalau cikgu jentik telinga anak, kita tanya orang. Kita tanya cikgu yang dia jentik telinga anak, siapa-siapa? Tak tolong abang, siapa-siapa? Murid kita. Dah Al-Abbas dah, dia tengok Nabi pulai kepala anak dia pergi belah lain, bukan dia nak marah, dia nak ditanya. Kod-kod tindakan Nabi tu ada benda boleh kita buat pengajaran dalam agama. Maka ia pun lalu bertanya, Al-Abbas pun tanya. Faqala Al-Abbas, ya Rasulullah, lima lawaita unuqa bani ammik. Maka kata Al-Abbas radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, pasal apa tuan hamba palingkan leher anak bapa saudara kamu? Anak dia lah. Dia kata, pasal apa yang pulih kepala anak aku tadi? Apakah ada diperbuatnya sesuatu kesalahan agaknya? Dia kata, ada benda tak kenal ke yang anak saya buat? Maka tuan pulih kepala dia tadi. Bila didengar oleh Nabi SAW akan tanya bapa saudaranya itu, lalu menjawab Nabi, qala ra'aitu syabban wa syabbatan falan amina syaitana alaihima. Maka sabda Nabi SAW, telah aku lihat akan Al-Fadl ini satu budak terona muda sega. Dan aku lihat akan perempuan yang tanya hukum di hadapan aku ini juga satu orang perempuan yang muda sega. Dan kedua-duanya saling berpandang-pandangan. Maka tiadalah aku kirakan aman syaitan atas kedua mereka itu. Nabi kata, aku takut jadi benda tak elok. Itu maksud dia. Dengan kerana itu, aku palingkan budak muda yang hampir dengan aku, supaya jangan dia berpandang-pandangan lagi. Nabi kata, pasal itulah tadi aku alih kepala dia pergi ke lain. Dengan itu, boleh jadi selamat keduanya daripada tipu daya syaitan. Ini kita baca di Seberang Jaya dulu tuan-tuan. Hadis yang kata, an-nazaru sihamu iblis. Dan Nabi kata, an-nazar, pandangan mata ni sihamu iblis. Dia adalah anak panah iblis. Dia nak jadi karut apa-apa, start mata. Mata start. Semalam kita baca tajuk mata. Bukan kerana mata. Di masjid apa semalam ni? Jelutong semalam baca pasal mata. Mata ni very dangerous. Kan? Dengan kerana tengok, dia jadi macam-macam lepas itu. Dia merangsang kaki untuk nak langkah pergi ke arah maksiat. Dia merangsang tangan untuk buat benda-benda tak elok dan maksiat. Dan akhirnya, dia kata kemaluan mengesahkan rangsangan-rangsangan tadi. Ini dia start macam tu. Jadi Nabi SAW dia tak marah. Dia tengok dah, dia tengok cara depan ni duk tengok tadi, Nabi tahu dah ni cara tengok ni lain macam. Maka Nabi pulih bang kepala Al-Fadl ni. Baik, sambung hadis tu, dia kata summa atahu rajul faqala ya Rasulullah inni afadtu qabla an ahliq. Qala ihliq au qassir wala haraj. Kemudian daripada sudah perempuan itu tanya Nabi SAW, datang pula satu orang laki-laki lain kepada Nabi SAW, tanya hukum lain pula. Maka katanya, ya Rasulullah, bahwasanya hamba telah pun mengerjakan tawaf ifadah dahulu daripada hamba bercukur. Maka tidakkah salah kerja hamba itu, dan bagaimana hamba perbuat lagi? Kita pernah sebut dalam kuliah kita, biasa jadi kes macam ni. Kan? Kalau ikut sequence dia, kalau ikut urutan dia, daripada Arafah, Muzdalifah, Mina. Di Mina kita melontar Jamratul Aqabah, lepas itu bercukur. Itu dia punya sequence dia, dia punya urutan dia.
dia susun macam tu. Tapi ada kes-kes yang berlaku macam mana? Daripada Arafah main Muzdalifah. Muzdalifah dia terus main Mekah. Bila dia terus main Mekah, apa dia nak buat? Dia tawaf dulu. Jadi kes dia ni. Jadi kes kawan ni. Kawan ni dia tak melontar, dia tak bercukong lagi. Dia terus main, dia tawaf dulu. Jadi dia ni bila jadi macam ni, dia sudah boleh ke tak boleh ni, saat ni haji aku rosak ke apa ke macam mana ke, maka dia pergi tanya Nabi SAW. Rupanya Allah atur benda ni. Allah nak bagi kita hari ni tahu, kata buat lagu tu tak salah. Buat lagu tu tak salah. Sama ada daripada Arafah Muzdalifah, Muzdalifah turun main Mina melontar, ataupun Arafah Muzdalifah, Muzdalifah turun main Mekah, turun tawaf. Dua-dua pun tak salah, dua-dua pun boleh. Maka mai laki-laki ni dia kata dekat Nabi SAW, dia kata, ya Rasulullah, bahwasanya hamba telah pun mengerjakan tawaf ifadah dulu daripada bercukur. Maksudnya dia pergi tawaf dulu. Maka tidakkah salah kerja hamba itu? Dan bagaimana hamba nak buat lagi? Kalau salah, macam mana cara nak perbetul? Bila didengar oleh Nabi SAW akan tanya laki-laki yang demikian itu, maka ia pun lalu menjawab bagi soalnya itu. Sabda Nabi SAW, bercukuplah ni, ataupun berguntinglah kemudian daripada sudah engkau tawaf ifadah, maka ia itu tidak mengapa dan tidak berdosa ke atas. Nabi kata okey, tak jadi salah apa. Oleh kerana orang lain semua pakai pergi melontar di Jamratul Aqabah, lepas tu orang lain pakai bercukup, yang hang ni pula mai tawaf rukun dulu. Tak apalah, tawaf rukun lah boleh cukup lah ni. Jadi bila tawaf rukun, bila bercukup, tahlul awal macam tu juga. Sama dengan orang hak mai kono melontar Jamratul Aqabah, lepas tu bercukup, tahlul awal macam tu juga. Serupa saja. Dia kata dua-dua pun tidak salah. Kemudian daripada sudah laki-laki itu bertanya Nabi SAW, datang pula laki-laki lain tanya Nabi. Bila dia seorang start tanya, dia bukan nak tanya. Rupanya style ni daripada zaman Nabi dulu lagi. Kan? Kita jadi cikgu dalam kelas. Kita kata baik, ada apa soalan nak tanya? Bukan senang. Tapi dia sebut, Kamal nak tanya apa? Tak ada. Kita tengok Leman nak tanya apa? Tak ada. Betul ni, tak ada saya tanya. Seorang mula tanya lu. Ustaz ada satu Ustaz. Seorang tanya, dia pekat tanya, kita tak boleh keluar kelas pula dah. Rupanya dia nak kena ada ketulis seorang Ustaz. Baru hal lain pekat nak tanya. Zaman Nabi SAW pun bila mai seorang tanya, dia dua potong. Dia pekat nak tanya macam-macam soalan nanti timbul. Kadang-kadang soalan ni timbul pasal soalan kawan mula tu. Bila kawan tu tanya, dia pun ada juga kaitan dengan benda tu dia nak tanya, dia jadi panjang. Macam itulah berlaku pada zaman Nabi SAW. Kata dia, qala wa jaa akhar faqala ya Rasulullah inni zabahtu qabla an armiya. Qala irmi wala haraj. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah. Dan datang pula satu laki-laki lain tanya Nabi SAW. Kata dia, ya Rasulullah, bahawasanya hamba sudah sembelih dahulu daripada hamba melontar. Dia ni pula, dia pergi bunuh juga. Daripada Arafah, Muzdalifah, dah sampai dah di Mina. Sampai di Mina, orang pergi melontar Jamratul Aqabah, dia tak melontar lagi, dia pergi buat sembelih dulu. Maka adakah sah perbuatan hamba itu? Haraplah hamba akan Tuhan hamba bagi fatwanya. Sabda Nabi SAW, lontarlah selepas daripada kamu sembelih, maka ia itu tidak berdosa atas kamu. Nabi kata tak apa juga buat lagu tu pun. Macam tu. Apabila habis sudahlah pertanyaan orang itu, maka Nabi SAW pun berangkatlah ke Baitillahil Haram. Sebagaimana kata Sayyidina Ali bin Abi Talib, qala thumma atal bait faqafa bihi thumma ata Zamzam faqala ya bani Abdul Muttalib laula an yaghlibakum an-nasu anhu lanaza'tu. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib, kemudian daripada itu datang Nabi SAW ke Baitillahil Haram. Maka tak kala sampai Nabi ke sana, tawaflah Nabi dengan Baitillahil Haram. Nabi pun dah lepas melontar, lepas sembelih, Nabi terus pergi Mekah juga untuk nak buat tawaf rukun. Nabi buat macam tu. Kemudian daripada selesai tawafnya dan sembahyang sunat tawaf dan lainnya, maka datang Nabi ke Telaga Zamzam. Itu sebab kita dalam buku tabung haji kan, dia kata lepas kita tawaf sembahyang di belakang makam Ibrahim.
Lepas tu sebelum berjalan pergi ke tempat sa'i tu, dia kata sunat minum air zam-zam. Sunat minum air zam-zam, dia kata dengan mata melihat Kaabah. Dia kata dia ambil sempena sini lah. Dan Nabi selepas dia tawaf, dia sembahyang sunat di belakang makam Ibrahim, kemudian Nabi pergi dekat telaga Zam-Zam. Macam tu. Tiba-tiba ada dilihatnya di situ beberapa orang yang menarikkan tali timba memberi orang-orang minum. Bila Nabi sampai di situ, Nabi tengok ada orang duk kerja cedok. Masa tu mana ada pancong, pai ayam apa semua, tak ada. Telaga, semata-mata telaga. Duk pakai timba, duk cedok karau tali, karau naik ayam. Bila Nabi sampai, tengok ada orang duk kerja cedok bagi kat orang ayam ni. Nabi tengok benda tu. Maka Nabi pun bersabda, wahai anak cucu Abdul Muttalib. Nabi tahu tu semua adik-beradik dia. Nabi kata, wahai anak cucu Abdul Muttalib, jikalaulah bukan kerana aku takutkan melawan akan sekalian kamu oleh orang-orang, kerana menurut perbuatan aku menarik timba ini, nescaya aku naik menarik tali timba Zam-Zam daripada telaga Zam-Zam ini kerana besar fadilatnya. Nabi kata, kalau tak sabit, aku takut hampa pun nanti tak boleh cedok ayam. Pasal apa? Kalau Nabi pergi cedok, semua orang nanti pakai nak main cedok, hampa pun nanti tak boleh cedok. Itu maksudnya. Nabi kata, kalau tak sabit tu, aku nanti cedok ayam ni. Nabi kata, pasal apa? Pasal besar sangat pahala yang Tuhan bagi dekat orang yang duk cedok ayam Zam-Zam bagi orang minum. Tuan ni, bagi ayam ke orang ni pahala besar. Kerana hadis yang kita selalu duduk sebut, hadis satu orang musafir tengah padang pasir panas terik dahaga bukan main, dengan kehendak Allah jumpa satu telaga tengah padang pasir. Dia pun masuk dalam telaga, minum air sepuas-puas hati. Bila dah puas, merangkak naik ke atas, naik-naik ada seekor anjing, lidah terjuluk duk jilat pasir, terlampau punya dahaga. Dia dia tak sampai hati, dia kesian kat anjing ni. Dia masuk balik dalam telaga tu, dia guna kasut khuf dia ni, cedok ayam buat naik bagi anjing minum. Nabi cerita kebaikan yang kawan ni buat dekat anjing. Nabi cerita kerana baiknya dia terhadap makhluk Allah, walaupun makhluk tu anjing, Allah janji kepada dia ni syurga. Dan apa pengajaran daripada hadis tu? Pengajaran dia ialah tolong orang yang dalam kesusahan. Tolong dalam bentuk bagi minum air. Tuan-tuan boleh bayang tak berapa banyak pahala yang Tuhan bagi dekat engineer yang buat empangan air. Engineer dan juga boroh-boroh apa yang terlibat dalam membina empangan tu, air yang supply kepada seluruh rakyat ni. Oh, banyak pahala dapat kat mereka ni. Kalau sekiranya mereka niat mereka buat ni kerana Allah, boleh pahala tuan-tuan. Kita buka pacok, kata air keluar tu mereka boleh pahala. Pasal apa? Pasal air tu kerana empangan ada empangan tu siapa buat. Kalau turun pergi cedok air bagi orang minum pun Allah boleh janji. Cedok air bagi anjing minum pun Allah boleh janji syurga. Apatah lagi ni buat air untuk kegunaan seluruh manusia, untuk ibadat, untuk makan minum, untuk guna hari-hari, berapa besar pahala. Dan tu sebab kata, jangan, bukan kata anak jadi ustaz aja boleh pahala besar. Anak kita jadi engineer pun boleh pahala besar. Tapi niat bagi cantik. Innamal a'malu binniyat. Kita abang jadi engineer, abang buat kerja macam ni, abang pahala jenuh. Bagi tahu kat dia, dia rasa tugas dia tu Islam iktiraf. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ni pula malam ni dia cerita pasal duk cedok air Zam-Zam bagi orang minum. Nabi bila tengok-tengok puak ni punya kerja ni, cedok air bagi orang minum, cedok air bagi orang minum. Nabi tengok-tengok, Nabi terus kata dekat mereka duk cedok air ni, Nabi kata, aku pun teringin nak cedok air bagi orang minum. Tapi kalau aku cedok, saat lagi semua orang nanti pakat nama cedok, hampa pun nanti tak boleh cedok. Tapi tak apalah, Nabi kata hampa terus buat kerja ni, pahala yang Allah janji dekat hampa cukup besar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Apalah lagi engineer yang buat sistem no, sistem yang boleh sedut air daripada telaga Zam-Zam bagi kemudahan dekat orang haji lah ni. Kita pergi Mekah lah ni, bukan gaduh hidup masuk dalam telaga cedok air dah, buka pancong je, keluar tu keluar Zam-Zam, air Zam-Zam.
Orang yang buat tu, sistem tu bagi kemudahan kepada orang semua untuk nak minum air Zam-Zam ni, berapa pahala Allah bagi ke mereka ni semua. Kan? Baik, amboi dia kata bertuah besar sekalian kamu yang memberi minum orang datang mengambil haji di sini. Kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Jabir bin Abdullah, dan bermula hadis Sayyidina Ali bin Abi Talib itu ialah hadis yang hasan lagi sahih. Dan bermula amal atas ini hadis di sisi ahli ilmi, memikir mereka itu bahawasanya harus menjamak antara Zuhur Asam di Arfah dan pada waktu Zuhur. Dan kata setengah daripada ahli ilmi, apabila semayang seorang laki-laki dalam kenderaan dan tiada hadir, dia akan semayang serta imam. Jika suka ia, boleh ia jamakkan antara dua semayang seperti barang yang memperbuat oleh imam. Boleh. Sama ada semayang berimam pun boleh, nak semayang secara seorang-seorang pun jamak pun boleh. Pasal apa? Pasal sabit daripada hadis ni tadi. Wallahualam. Lepas ni kita tengok masalah keluar dari Mina ke Arfah, di mana tempat berhenti untuk nak mendirikan kemah. Yang ni pun tuan-tuan, nanti kita nanti terkejut juga satu. Tengok dia kata, saja kita baca sikit. Dia kata ada pun barang yang dikerjakan oleh kebanyakan orang hari ini, iaitu apabila datang dia dari Mina langsung masuk ke Arfah sebelum waktu wukuf, maka ia itu salah, dia kata, dan bid'ah, dan membuangkan sunnah Nabi SAW. Pasal apa? Nak masuk ke Mina, nak masuk ke Arfah tu, dia kata masuk selepas dah masuk waktu untuk wukuf. Lepas gelincah matahari, Nabi buat macam tu. Kan kita dah bincang bulan lepas, Nabi dari Mekah, Nabi pergi Mina, Nabi bermalam di Mina, Nabi tunggu esok ni sampai dekat Zuhur, baru Nabi bertolak pergi. Tapi Nabi tak masuk lagi dalam Arafah sebelum masuk Zuhur. Nabi semayang Zuhur apa, Nabi khutbah apa semua dulu, lepas tu baru masuk dalam bumi Arafah. Maka Nabi masuk dalam bumi Arafah selepas dah masuk waktu wukuf. Syekh Marbawi kata dalam kitab ni, dia kata orang yang pergi masuk awal sebelum masuk waktu wukuf dan ada di Arafah, dia kata salah, dia kata, dan buat kerja bid'ah. Bahkan orang ni semua membuang sunnah Nabi, dia kata. Tu dia, mana boleh kan kita tak buat haji, dia suruh pergi awal lah, pasal nak bawa 30,000 orang. 30,000 orang kalau nak tunggu masuk waktu Zuhur baru nak angkat pergi, ya Allah, sampai tengah malam tu duk pergi lagi. Jadi lagu tu, kadang-kadang kita nak buat cantik macam mana Nabi buat tu, tak terdaya kita ni. Dan jadi kita ambil yang rukun-rukun apa semua kita buat bagi elok. Kan kalau kita nak pergi buat pandai, nak pergi buat ni, tak boleh lah. Tak buat haji di marah kita. Kan? Wallahualam. Semasa dalam ihram, boleh atau tak boleh kita tutup kepala apabila masuk tandas? Boleh. Orang perempuan memang tutup nah. Orang lelaki dia nak buat lagu macam dia tak duduk dalam ihram. Kita dalam keadaan biasa ni, bila masuk tandas, sunat kita letak apa-apa atas kepala. Sunat kita ambil kain ke apa ke letak atas kepala. Tapi sewaktu dalam ihram tak boleh. Sebab ihram orang laki-laki itu ialah kepala. Ihram orang laki-laki itu ialah kepala. Kalau takdir kita mati dalam ihram, mayat kita tak bungkus kepala. Dia bawa kita gitu ya, dalam keadaan kepala tak bungkus. Dia perusung tu nampak kepala duk golek kiri kanan macam tu. Pasal ihram orang laki-laki itu di kepala. Kalau mati dalam ihram, mayat dia dikebumikan tak bungkus kepala. Jadi masuk tandas ke apa-apa tidak boleh tutup kepala. Kita dah bincang dah tajuk ni dulu. Payung boleh pakai kan, tapi tak satu benda yang menyentuh kepala tidak boleh. Begitu. Untuk mendapat tahallul awal, bolehkah kita tawaf kemudian bercukur sebelum melentang Jamratul Aqabah? Tu kita baca tadi ya. Maksud jawab dia boleh lah. Ini semua banyak benda kita cakap dah tadi. Saya bekerja, jadi saya tinggalkan susu badan untuk anak saya yang masih kecil. Dalam masa yang sama, kadang-kadang anak saya yang besar juga minum susu itu. Apa hukumnya?
Bukan anak besarnya minum. Kalau ayah dia tumpang minum pun tak salah. Kan? Ada orang confuse benda ni kan. Dia dah sebut dari mana dulu kan. Ada satu orang dia dah pucat-pucat dah. Pucat dah, takut ni. Siapa pun tak tahu, pergi duduk gempang dia, abang tak betul kat dia kan. Jadi dia sudah takut. Jadi ada siapa ke tak tahu mengaji tak habis ke, silap dengar tang mana ke, dia pergi kata kat kawan ni. Bila kata kebetulan kawan ni memang duk buat kerja tu. Dia kata tak boleh dia kata. Ni dia pergi dengar bab radha'ah. Radha'ah ni bab menyusu. Nak sabit anak susuan ni, dia mesti budak tu menyusu. Dan ada setengah kata 3 kali kenyang, ada kata 5 kali kenyang kan. Jadi bila sabit dia menyusu dan dia kenyang, 3 kali kenyang ke 5 kali kenyang ke, ikut perbezaan pendapat ulama ni, maka sabit budak tu menjadi anak susu kepada tuan punya susu ni. Kawah dengar ni sudah hilap faham ke macam mana tak tahu. Dia pergi abang di pejabat cerita ni. Kawah duk dengar ni, dia memang pencuri susu kan. Jadi dia sudah takut. Dia tanya kawan dia. Dia kata tu macam kalau kita ni, macam kita suami, kita minum susu isteri ni, jadi gimana? Dia kata jadi anak susu. Kan mufti pun tak kalut nak berpeluang fatwa macam tu. Dia ni lah dia kalut tunggu berpeluang fatwa kan. Kawan ni dengar debuk kata dalam hati. Dia kata sudahlah. Dia kata jadi macam mana ni saya dengan isteri saya ni, jadi lagu mana? Elok-elok duk jadi suami pergi jadi anak, dia kata. Takut takut semua-semua. Bukan kata takut main-main ni. Takut saya kehilangan isteri satu, berdosa satu, duduk jadi apa pula. Mai tanya pun muka pucat kan. Kita kata tak ada apa, tak jadi anak susu kepada isteri, cuma jadi pencuri susu saja. Jadi maksudnya tak bagus lah, perbuatan tu tak bagus. Susu tu hak anak kan, yang ayah dia pergi buat kalut pasal apa kan. Jadi kalau soalan ni kawan kita tanya ni, dia kata dia tinggal susu tu untuk anak kecil, anak besar main tumpang sama tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa, tidak ada kesan dari segi hukum agama, tidak ada kesan begitu. Anak dia juga serupa, anak dia juga kan. Biasanya anak yang baru lahir akan dicukong kepala. Selepas cukong kepala, Tok Bidan akan pakaikan bayi itu gelang dan tali pinggang yang terbuat daripada benang hitam. Apa hukumnya? Yang ni khurafat lah. Kalau sekiranya ada kepercayaan di sebalik benang hitam tu, maka dia percaya benda khurafat dan membawa kepada syirik. Dosa besar. Tuhan marah sangat orang buat kerja syirik. Tak ada tuan-tuan. Tali-tali ni semua apa satu manfaat tak ada. Manfaat ni Allah bagi. Allah yang memberi manfaat, Allah yang menghindarkan kita daripada mudarat. Bukan tali, bukan benang, bukan tali pinggang, bukan tangkai, bukan. Yang ni semua khurafat. Kalau percaya kita syirik dengan Tuhan. Jadi yang ni adalah dulu lah. Saya ingat lah orang makin tak kuat lah. Dan dulu beranak keluar main aja, tak lagi dia cari tali kasut buat dia bubuh di tengkuk. Bukan benang pintai dia bubuh di tangan. Yang ni semua amalan-amalan yang tidak sepatutnya wujud dalam masyarakat yang celik ilmu hari ini. Wallahu a'lam. Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik silap saya. Kita tanggung dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Asyhadu an la اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم. رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين
وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.